Episod lalu mengisahkan kisah keagungan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan bagaimana selepas baginda wafat, kerajaannya berpecah dua menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Judea. Kedua-dua kerajaan ini sering berperang saudara yang mengakibatkan kelemahan di kedua-dua pihak. Nebukadnezar dari kerajaan Babylon melancarkan peperangan ke atas mereka dan telah menawan keseluruhan Bani Israel dan dibawa ke Babylon sebagai tawanan perang. When the Babylons came, Nebuchadnezzar destroyed the city, burned Masjid al-Aqsa, burned whatever Sulaiman a.s. did. And this is how it turned apart and disappeared. He burnt everything, and he took only Bani Israel, the kings there, and the people, the original people, remained in it. They were left in Palestine, they were left in Jerusalem. But he took the kings, Bani Israel at that time, he took them to Babel. Then the Babylonian Empire was destroyed by the Persians, and yes, Cyrus the Persian. It is said that Cyrus the Persian was a monotheist as well. Bagaimanapun, pada tahun 532 sebelum Masihi, Babylon dikalahkan oleh raja dan panglima agung dari Parsi, Cyrus kedua. Cyrus II, Raja Parsi yang menawan kota Babylon dan seterusnya membebaskan Bani Israel dari cengkaman perhambaan dan seterusnya membenarkan mereka kembali ke kota Jerusalem untuk memulakan kehidupan yang baru, mempunyai kedudukan tinggi dan penghormatan di kalangan Bani Israel. Cyrus yang second ini juga selalunya dikaitkan sebagai Zulkarnain yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi daripada ayat 83 sehingga ayat 99. Kisah Zulkarnain sangat penting di kalangan Bani Israel dan kaum Yahudi. Sebab itu apabila Rasulullah SAW diajukan dengan satu persoalan oleh orang Madinah, yang sebenarnya soalan itu datangnya daripada Bani Israel di Madinah, mereka mempersoalkan kerasulan Rasulullah SAW dengan mengatakan bahawa jika sekiranya Muhammad itu seorang rasul, pasti dia boleh menjawab tentang kisah Zulkarnain. Dan persoalan ini diajukan kepada Rasulullah SAW oleh orang Madinah, dan Rasulullah SAW menjawab dia akan memberi jawapan itu esoknya sebab dia tidak memberi jawapan pada ketika itu. Persoalan di sini ialah Bani Israel kenal sangat dengan Zulkarnain sebab dia dikaitkan dengan pembebasan Bani Israel dan kaum Yahudi daripada perhambaan di Babylon, dan telah membenarkan Zulkarnain telah membenarkan mereka kembali ke Jerusalem untuk memulakan kehidupan yang baru. Terdapat banyak teori tentang siapakah sebenar Zulkarnain ini. Ada yang mengatakan bahawa Iskandar daripada Macedonia ini ialah Zulkarnain, yang selalu disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, dan ada juga yang mengatakan bahawa Cyrus II sebagai Zulkarnain, dan ada juga pendapat ketiga mengatakan bahawa Raja Himyar di selatan tanah Arab sebagai Zulkarnain. Ketiga-tiga raja ini mempunyai karakteristik yang tertentu yang memenuhi karakteristik Zulkarnain. Namun begitu, karakteristik yang sebenar perlulah diukur
melalui paparan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Kahfi, daripada ayat 83 sehingga ayat 99, di mana Zulkarnain ini mempunyai karakteristik yang tertentu, iaitu pertama, dia menguasai dua benua, iaitu benua timur dan juga benua barat, dan juga dia mestilah seorang yang monoteis atau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah seorang yang adil, saksama, dan tidak melakukan kezaliman terhadap rakyat yang berada di bawah penguasaan dia. Kalau diikut kajian, Iskandar daripada Macedonia ini mempunyai kekuasaan di timur dan di barat. Begitu juga Cyrus II mempunyai kekuasaan, empayanya meliputi timur dan barat. Namun perkara yang paling penting yang saya rasakan mungkin Cyrus II inilah yang dikatakan sebagai Zulkarnain, sebab Zulkarnain ini pernah berjasa kepada Bani Israel. Dan antara dua raja ini, antara Iskandar dengan Cyrus II, yang pernah berjasa kepada kepada Bani Israel ialah Cyrus II, di mana selepas penawanan kota Babylon, dia telah membebaskan Bani Israel daripada cengkaman perhambaan dan telah menghantar mereka kembali ke Jerusalem dan membenarkan mereka memulakan kehidupan yang baru di sekitar 30 km radius di Jerusalem. Kuasa otonomi diberikan kepada Bani Israel pada ketika itu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Bani Israel dibebaskan daripada perhambaan dan diberi hak untuk kembali semula ke Jerusalem. Babylon sebagai kota paling maju di Mesopotamia sering menjadi tumpuan. Dalam sejarah Babylon yang panjang, ia sering berselisih ganti pemimpin dan kerajaan. Penaklukan Parsi ke atas Babylon hakikatnya merupakan suatu rahmat buat Bani Israel. Rahmat pertama, pembebasan daripada perhambaan. Rahmat kedua, diberi peluang untuk pulang ke Jerusalem. Sewajarnya, Bani Israel yang engkar kepada Allah mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana meninggalkan ajaran tauhid yang sebenar. Bani Israel sudah diperhambakan sekurang-kurangnya 2 kali. Pertama, sewaktu era Fir'aun di Mesir. Kedua, sewaktu era penguasaan kerajaan Babylon. Walaupun Bani Israel diberi peluang untuk kembali ke Jerusalem, hanya sekitar 20% sahaja yang kembali ke Jerusalem. Ini disebabkan Bani Israel terpengaruh dengan kekayaan dan kehidupan yang selesa di kota Babylon.
Majoriti Bani Israel membuat perkiraan bahawa belum tentu mereka akan mendapat kehidupan yang selesa jika kembali pulang ke bumi Jerusalem. Bani Israel yang kembali ke Jerusalem berusaha membina semula pusat ibadat di Jerusalem yang telah dimusnahkan oleh Nebukadnezar sewaktu menakluk bumi Jerusalem. Pihak kerajaan Parsi pula tiada masalah dalam membenarkan Yahudi untuk membina semula pusat ibadat, malah membesarkannya. Bagaimanapun, golongan Yahudi lebih cenderung mengamalkan ajaran agama yang berasaskan kitab Talmud daripada merujuk kepada kitab Taurat yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pihak kerajaan Parsi memberikan kuasa autonomi sekitar 30 km persegi di sekitar Jerusalem kepada kaum Bani Israel dan tidak memberikan hak untuk membina sebuah kerajaan baru. Mereka hidup dalam kawasan autonomi di bawah kerajaan Parsi sejak tahun 515 sebelum Masihi hinggalah kira-kira 200 tahun berikutnya. During that time, sometimes they go up in their belief and Allah Azza wa Jal gives them back or takes them back to Jerusalem. And sometimes they go out and Allah Azza wa Jal takes them out from it. So this is how their relationship with Allah subhanahu wa ta'ala was actually reflected on the history of Jerusalem. Quraysh or Cyrus asked them, if you would like to go back, you can go. And some of them actually, I believe that they were the true believers at that point, at that time, the true monotheists went back to Jerusalem and he gave them, the Persians gave them the rule over the original people. Why? Because the original people were the majority and they don't need the Persians. But Bani Israel were a minority, and a minority needs the occupier, the invader, to give them the strength. And this is why they remained loyal to the Persians at that time. And suddenly, the Greek came under Alexander the Great and took over all the region again. Masjid al-Aqsa at that time was most likely rebuilt again by the people of Bani Israel who came back from Babylon. Sewaktu Bani Israel menjadi orang buangan di Babylon, pemuka-pemuka agama yang juga dikenali sebagai Rabbi mula berusaha mengarang dan membukukan ajaran kitab Taurat yang menjadi asas pegangan agama Bani Israel. Buku interpretasi agama Taurat ini dikenali sebagai kitab Talmud. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa diturunkan secara lisan dari satu keturunan ke satu keturunan berikutnya. Ia mula dibukukan hanya selepas 700 tahun selepas zaman Nabi Musa alaihissalam. Bagaimanapun, pendeta-pendeta Yahudi menganggap Talmud jauh lebih benar dan sahih berbanding Taurat. Padahal terdapat campur aduk dan pengaruh fahaman Majusi dalam Talmud. Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan seorang hamba-Nya bernama Uzair yang terkenal dengan ilmu lengkap tentang Taurat. Uzair diceritakan dalam Al-Quran tentang beliau tidur selama 100 tahun. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya? Orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini sesudah matinya? Lalu ia dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ia menjawab, aku telah tinggal sehari atau setengah hari. Allah berfirman, bahkan engkau telah tinggal berkeadaan demikian selama 100 tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya, dan perhatikanlah pula kepada keldaimu, hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah. Dan kami lakukan ini untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menyalurnya dengan daging. Maka apabila telah jelas keadaannya, berkatalah dia, sekarang aku mengetahuinya dengan yakin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Perbuatan menukut tambah ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat oleh pemuka-pemuka agama Bani Israel dengan menghasilkan kitab Talmud telah mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai peringatan, Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan Uzair yang telah ditidurkan selama 100 tahun. Dan Uzair ini adalah seorang nabi yang mempunyai hafalan tentang kitab Taurat dengan sepenuhnya. Walaupun peringatan demi peringatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan mengutuskan para nabi dan rasul, mengajar mereka kembali kepada ajaran Taurat yang sebenar, namun begitu para pemuka-pemuka agama Bani Israel tetap mengamalkan kitab Talmud, dan kedegilan mereka ini telah mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemurkaan ini Allah datangkan dalam bentuk azab, iaitu dengan mengutuskan ataupun membawa tentera-tentera kerajaan yang berada di sekitar pendudukan Bani Israel, dan mereka sering mengalami kekalahan demi kekalahan. Saksikan di episod akan datang kisah Nabi Zakaria dan Yahya yang merupakan dua orang nabi dari keturunan Bani Israel. Malangnya, mereka berdua